Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sambung pembacaan kitab kita Bahrul Madhi jilid yang ke-15, masalah yang ke-54. Masalah 54, muka surat 51. Kita telah membaca tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu mengingatkan kita supaya jika melihat kemungkaran hendaklah diubah dengan tangannya. Man ra'a munkaran falyunkirhu biyadi. Siapa yang melihat perkara yang mungkar, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Ingkarkan barang yang ditegah Allah itu dengan tangannya. Sanya ingkarkan dengan tangan itu ialah menghapuskan sesuatu yang ditegah oleh Allah dengan tangan. Maka iaitu wajib ingkar dengan tangan apabila ada kekuasaan, sebagaimana dalilnya dalam sepotong hadis masalah yang ke-53 yang lepas. Maka seperti lelaki yang menegah maruan dalam masalah 53 itu tidak mempunyai kekuasaan di tangannya supaya menyalahi maruan, menegah maruan daripada menyalahi sunnah. Dia tak ada kuasa sebab dia orang awam. Mana boleh dia turunkan maruan daripada mimbar? Yang boleh menurunkan maruan daripada mimbar ialah pemerintah, penguasa. Dia hanyalah rakyat biasa. Dia tak boleh menurunkan maruan kerana maruan itu raja negeri di Madinah pada masa itu. Maka jikalau ada kekuasaan melarang ia akan seperti maruan dengan tangan, nescaya wajib atasnya menurunkan dengan kekuasaannya dan menyuruh berbuat sebagaimana Nabi SAW dan Khulafa Ar-Rashidin. Tetapi dengan sebab dia tiada kuasa, maka kekuasaan mulut sahajalah yang mampu dia buat. Maka dia pun bangun ketika Marwan membaca khutbah, maka dia menegah dengan mulutnya. Wa man lam yastati' fa bilisanihi, diubahnya dengan lidahnya. Lisan maknanya lidah. Dan barang siapa yang tiada kuasa untuk mengubahkan kemungkaran atau melarang kemungkaran atau menghentikan kemungkaran dengan kuasanya, hendaklah dia mengingkarkan kemungkaran tadi dengan lidahnya. Macam kita ni tak ada kuasa apa, nak kata apa, kata je lah. Nak kuasa tak ada, tunggu 5 tahun bila nak pilihan raya. Covid ni tak ada pilihan raya pula. Tak ada kuasa kita ni. Tapi kita hanya boleh cakap, boleh tegur dengan lidah sahaja. Baik, masalah ingkarkan barang yang ditegah oleh Allah dengan mulut wajib, manakala lemah kalau nak diubah dengan tangan. Kalau tak tegah pula, diam je. Dia kata wajib. Dia kata apa? Wajib. Kalau tak buat apa jadi? Dosa. Apa ramai yang duduk dosa? Diam. Arak dijual, diam. Okey, tak kata apa. Kita ni duduk dikelilingi dengan benda haram. Tak pun dengan benda haram, tak pun dengan benda syubhah. Ni nak bawa masuk ayam daripada Cina.
ayam sejuk beku, agak-agak sembelih tak? Hak depan mata kita pun main cocok, hak dalam Malaysia ni pun main cocok je berlubang tengkuk ayam tu, tambah jauh daripada tanah besar tu. Bukannya Kak Cik pergi tengok ada apa cik melawat kilang tu, tak tahu. Main nganga tak ada kita ni. Jadi mulai hari ni tuan-tuan boleh dah terus duduk makan dah benda tak jelas. Kalau nak ayam tu tunggu saya bagi. Nah, kita sembelih dari ladang. Kita takkan bagi hak sembelih dari duduk di pasar raya, kita tak tahu. Mai pada Cina tah melih tak sembelih. Masa ni tak kira halal lah. Dulu sikit-sikit nak logo halal, sikit-sikit nak logo halal lah, tak kira lah. Hak duk cocok dalam badan kita pun tak tahu halal ke haram, tak ada logo pun. Orang suruh tadah bahu, tak ada, tak tanya pun kat doktor tu halal ke doktor ni, tak ada cok halal. Mainlah ayam ni pula dah, kita pun nak gayak. Lepas ayam apa pula, daging pula. Jadi satu-satu duduk berkeliling dengan kita ni benda yang haram, tak haram, syubhat. Sebab tu Nabi sebut di akhir zaman harta yang paling bernilai yang dimiliki oleh orang Islam ialah kambing yang diternak di tepi bukit. Dia bawa kambing dia bawa kain baju dia, duduk tepi gunung belah kambing. Itulah harta yang paling bernilai di akhir zaman, kata Nabi. Pun kita tak belah kambing. Okey, hak Nabi sebut kita tak belah. Kita hari ni terlalu bergantung pada orang. Ada bendang buat golf, ada sawah buat perumahan, ada sawah kita buat kilang. Akhirnya padi tak ada sebab bendang sawah dah jadi kawasan industri. Dan kita import beras daripada Thailand, Myanmar. Sekarang kalau negara ni tak nak bagi beras pada kita, tuan-tuan nak makan apa? Nak makan apa tuan-tuan? Tak mentah ke darah ke buluh kita. Sebab kita gatai nak menukar daripada negara pertanian nak jadi negara industri. Gatai. Tahun 2020 maju. Sekarang maju, lagi mundur kita. Beras pun tak ada lah. Saya dah cakap banyak kali bahawa Allah Ta'ala jadikan dalam satu negara tu sumber makanan dia, sumber bekalan makanan dia cukup untuk rakyat dia. Sistem yang Allah Ta'ala atur tu. Sebab satu budak yang lahir dia mengandung, dia dilahirkan, dia tak makan nasi lagi. Tak ada budak yang beranak 2 hari makan nasi paprit, tak ada. Dia tak makan nasi goreng ayam kampung. Dia nak makan nasi tunggu setahun 2 lagi. Dan bila dia makan nasi setahun 2 pun dia makan tak banyak. Darjah 1 tak banyak, darjah 2 tak banyak. Jadi kecukupan makanan untuk rakyat adalah cukup. Sebab rakyat nak menjadi besar tu lambat, nak makan banyak tu lambat. Tapi manusia yang memerintah kita ni dia cerdik terlebih. Dia buat mari masuk rakyat yang memang dah kuat-kuat makan. Bukan seorang, berjuta-juta. Dia buat masuk pada negara tu, dia buat masuk pada negara ni. Akhirnya jadi apa? Depa ni sekali makan bawang berguni, beli sayur saja 2 belah tangan, beras saja betan untuk depa. Negara dia orang cukup makanan, negara kita tak cukup. Inilah dia tuan-tuan, silap pilih pemimpin dengan alasan rakyat Malaysia malas. Maka kita kena import pekerja asing, kerja kat stesen minyak, kerja kat kilang, kerja dekat ladang. Bila makanan tak ada, kita berebut dengan dia orang. Sekarang makanan kita berada pada tahap kritikal. Orang dah mula simpan beras. Sebab Cina tak nak jual, Myanmar tak nak jual, mereka nak bagi kat rakyat mereka tu. Kita ada tanah bendang yang banyak, kita pergi tambak, buat kilang, buat rumah, buat pergunan, buat golf.
Ni cara paling mudah, kita beli beras import. Serupalah ayam sekarang ni. Cara paling mudah, kita beli ayam cocok ke, ayam kepok ke, kita tak tahu. Yang penting rakyat boleh makan ayam goreng. Baik, kemudian maka kata dia, iaitu disebutkan akan salahnya serta menunjukkan apa salah itu dengan dalil syar'i dan akli, dan tiada siapa yang membetulkan mungkarnya, maka hendaklah diubah dengan mulut. Buat keluarlah pada dia dalil syar'i, dalil syarak. Buat mari ke datang dalil akli, supaya kita boleh mengubah. Sebab tu saya kata tadi, ada negara-negara lain yang tak ambil pendatang asing ni. Dia bagi keutamaan pada rakyat dia. Indonesia tak ambil, tuan-tuan. Rakyat dia apa banyak, dia tak pakai. Thailand dia tak ambil pekerja asing. Malaysia ni perasan kaya. Negara yang betul-betul ambil pekerja asing, negara kaya. UAE, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, ini negara kaya. Mereka boleh ambil lah, tak jejah pun dia orang punya, pasal duit banyak. Yang kita ni duit takat-takat hidung aja, gatai nak pembantu rumah. Sekali ambil tu dia turun sampai satu peti terbang, gelap KLIA tu. Sekarang kita tanggung kesan. Kos rawatan mereka tinggi. Nak sediakan hospital untuk dia orang, prasarana untuk dia orang, air untuk dia orang, elektrik untuk dia orang. Padahal kalau kita ikut kepada sosio-ekonomi dengan kadar kepadatan penduduk, Allah Ta'ala bagi Malaysia ni cukup. Tahun 70-an duit tak banyak tapi makanan berlambak. Sekarang ni makanan kita nak makan pun takut. Pasal nak cepat, nak layan semua orang, import makanan yang tak halal pun. Baik, kemudian ingkar dengan lidah itu adalah wajib, dengan syarat jangan ada mengubahkan dengan membawakan orang yang diingkarkan itu menjadi bertambah gasang, menjadi bertambah kencang, memperbuat mungkar yang dilarang. Maka nak mencegah dengan lidah, kena tengok juga. Kalau kita cegah dengan lidah kita, orang tu lagi-lagi garang, lagi ganas, seperti apa? Dimakinya kita balik, dicacinya kita balik dengan perkataan yang lucah. Kamu itu orang fasik, baka daripada keturunan kutu, orang jahat. Maka orang fasik dan jahat dan kutu itu tidak lain daripada mau berkubang dalam lumpur kejahatan dan maksiat. Dan dibangkitkan pula cerita tok nenek dia. Tok neneknya pun daripada orang jahat dan lucah. Maka semuanya itu bukan memberikan dia berhenti daripada maksiat, bahkan bertambah-tambah jahatnya. Silap-silap dipukulnya kita, silap-silap didatangkan beberapa fitnah kepada kita. Maka orang yang nak mencegah dengan lidah tadi ni, gunakanlah perkataan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cakap kepada mereka itu dengan cara yang baik, bijak, dan nasihatlah mereka dengan nasihat yang baik-baik. Allah Ta'ala pesan. Baik, ingkarkan dengan lidah dengan perkataan yang baik-baik. Inilah yang patut dikemukakan, kerana setengah orang itu mau lembut hatinya dengan kata-kata yang manis dan ajaran yang lemah lembut. Keluar perkataan dengan pujuk dan keluar perkataan yang manis yang menunjukkan kasih sayang. Sebab itu ada orang yang garang tapi tak ramai. Kalau boleh biarlah ramai yang sopan santun dalam berdakwah. Umar Al-Khattab tu seorang, yang banyaknya Abu Bakar Siddiq, yang banyaknya Osman, yang banyaknya Abdul Rahman, yang garangnya seorang dua ya. Bukan semua orang nak kena jadi garang macam Umar. Ada orang yang kena lemah lembut macam Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang jadi berani, tegas,
Okey, macam Abdullah bin Umar. Ada orang yang lembut je, slow je, macam Uthman ibn Affan dalam nak berdakwah. Maka ramailah yang akan suka lembut hatinya. Maka demikian itu pada tempat-tempat dan masa-masa dan orang-orang. Kita nak berdakwah ni nama dia bil hikmah. Orang putih panggil smart. Orang putih panggil apa? Smart. Hikmah, bijak. Orang kita faham smart tu smart. Rambut belah tengah. Betul? Tu smart. Rambut belah tengah, baju masuk dalam. Okey, pi barakah. Isteri kata, "Amboi, smartnya abang." Okey, maksud dia segak. Smart dalam bahasa orang putih bijak, cerdik. Dalam bahasa Arab dia panggil hikmah. Sebab itu nak berdakwah, dia kata apa? Pertama, tengok pada tempatnya. Nak berdakwah ni tengok tempat. Saya dulu-dulu waktu kenduri kahwin, orang panggil jemput ceramah. Saya terima 2 kali, lepas tu tak mau dah. Bukan orang nak dengar, orang nak bentuk darah. Bodoh. Yang kata pergi ceramah buat apa? Tak kena tempat. Kita datang ni nak makan nasi ayam, lauk merah, rendang tok. Dah lah bunga telur tak dapat lagi. Ustaz tu pergi ceramah pula. Agak-agak dia dengar tak? Tobatlah hum tak dengar lah. Bodoh. Saya lah, bukan orang lain. Yang terima pasal apa? Pasal orang tu datang pujuk, nak jemput juga ustaz ni. Waktu kita jemput ustaz, saya kata tak apa kot. Dah, kita nak dengar ustaz ni. Orang kampung minat saya pun bodoh. 3 kali bodoh lah. Saya ceramah tak ada 10 minit. Saya kata, tuan-tuan makan, saya pun nak makan. Pakak duk berebut, beratur pergi ambil nasi. Siapa nak dengar? Sebab tu nak ceramah, nak dakwah ni kena tempat. Kali kedua ceramah kat hotel. Pakak duk atas meja masing-masing dah. Pengantin atas meja, tetamu atas meja semua. Saya je atas kerusi. Buat kat hotel berbintang tau. Menteri ada, menteri besar pun ada. Saat lagi aku berpisang buah 2 kali, aku tak mau lalas. Saya kata, waktu saya ceramah, seorang pun jangan pegang sudu. Dengan MB pun tak pegang sudu. Saya tak cakap lama, 20 minit. Tapi bila mereka dah bagi tumpuan pada kita, tak pegang sudu, tak pegang camca, garpu, pisau, mereka dah konsentrate untuk kita, kita kena layan mereka. Bagi mereka seronok. Sak menyanyi lah apalah supaya dia orang tak boring. Sebab apa? Sebab cabaran depan mata kita ni lagi besar. Udang berdiri, udang tegak. Dia mari hak caterer pun sibuk. Ni hidangan pertama, hidangan kedua, hidangan ketiga. Dia nak angkat, dia nak hantar, dia nak angkat, dia nak hantar. Tiba-tiba kita kata stop. Catering duduk diam-diam. Dengan waiter, waitress, maitress duduk diam-diam situ. Baru mereka boleh. Lepas tu saya tak mau dah terima ceramah waktu kenduri kahwin. Sebab bukan pada tempatnya. Tak kena. Okey. Yang kedua, dulu-dulu saya buat tazkirah Jumaat. Yang ni pun masalah. Sebab dia orang datang tak serentak. Kita start pukul 12.30. Dia mari hujung-hujung. Dekat-dekat masuk Jumaat. Dia tak dengar apa kita cakap. Saya ingat lagi masa saya mengajar dekat Masjid Gurak, kuliah Jumaat. Cerita bab kencing berdiri. Orang lelaki-lelaki ni suka kencing berdiri. Orang perempuan jarang. Orang lelaki-lelaki tala merata. Jumpa batu dia tala, jumpa pokok dia tala. Kemudian kencing pula jenis tak lipat kaki seluar. Mai kencing merecik, kena kaki seluar,
Mai semayang Jumaat. Tak sah lah semayang tu. Angkatlah kaki tu sampai ke lutut seluar tu. Boleh basuh. Sah lah semayang. Dia baru sampai, dia parking kereta. Angkatlah kaki seluar tu sampai ke lutut. Baru sah semayang. Ha? Bodoh lah. Yang ni saya tak bodoh, dia betul bodoh. Dia pergi report dekat mufti. Ustaz Kazim kata nak semayang kaki seluar kena lipat sampai ke lutut. Kalau tak sah. Mufti panggil saya. Nasib baik Haji Ridwan tu dia rakam. Haji Ridwan ni dia duk rakam ceramah saya sejak 25 tahun lepas. Saat daripada rambut dia hitam sampai putih. Saya bawa dia tunjuk, ni dia rakaman khutbah ni tazkirah Jumaat tuan. Oh, salah dia faham lah. Yang mana dia salah faham lah. Kalau begitu tak ada apa-apa lah, kata dia. Arwah lah. Jenuh menjawab saya entah. Dia waktu dia dengar tu, saya cakap tolonglah lipat kaki seluar tu, kalau boleh sampai ke lutut pun tak apa, nyanyi sah semayang. Oh, ajaran sesat. Orang cerita bab kencing, kamu lipat kaki seluar sampai ke lutut pun tak apa, saat lagi kalau mercik di kaki kamu boleh basuh. Tapi pasal dia tak dengar, sebab tu saya tak mau dah buat tazkirah Jumaat sampai sekarang. Siapa panggil pun saya tak mau mai, sebab orang datang beruncit-runcit. Kita cerita daripada awal, dia datang hujung. Saya tak mau. Bukan tempat dia. Nak mai kuliah di sini. Pukul 8.30 start. Makan tak makan masuk kelas. Okey, tak sempat makan dalam kelas. Tambah kita ada face mask pula. Alhamdulillah. Jenis hak muncung pula tu C94. C94, C95 tu. Ke C ke apa? Tu bom lah C tu. Hak jenis muncung. Patut dia pakai muncung punya mask. Rupa duk makan keripap. Ada makna. Jadi nak masuk kelas saya. Kitab depan meja, semua ada kitab, saya pun ada kitab. Tempat dia mai sini. Maka kalau kita ceramah di Padang, ceramah umum-umum. Macam saya ceramah di Padang dulu-dulu ni. Sekarang tak ada dah. Dulu ceramah di stadium. Boleh awak kitab ni. Maka ada pun agak-agak budak-budak macam mana. Maka saya hendaklah kita tobat lahum, tidur macam leha tu. Maka pada masa tu saya kena jadi penghibur. Mereka duduk 2 jam, mereka tak rasa. Budak-budak tak menangis 2 jam. Orang tua-tua tak gatal punggung nak balik. 2 jam tu kita bagi seronok, kita bagi mereka ni faham, kita bagi mereka semangat untuk mereka terus menuntut ilmu. Begitulah tempat-tempat dia. Yang kedua katanya, ada masa-masanya. Kita nak dakwah ni ada masa. Nak serius pagi. Ni pukul 9.30, pukul 9, ni serius. Tak ada menyanyi-menyanyi, tak ada. Waktu ni pagi-pagi ni semua segar. Okey, mandi semua subuh tadi. Sarapan nasi lemak. Segar. Ada yang buat duha, ada yang dah buat isyraq, ada yang dah tengok matahari, ada yang dah berjemur matahari tadi. Maka pada masa ini kita kena bagi pom-pam. Saat lagi main pukul 3 kalau buat macam ni, pom-pam. Tidur, tak sesuai. Maka pukul 3 ni masa dia kita buat santai-santai. Kita sembang-sembang. Itu yang saya buat pukul 3 petang tu. Orang ni tanya, orang ni nyembang, orang ni minta lagu, orang ni suruh nyanyi. Supaya tak jemu, sebab dia orang dah mengaji dari subuh. Tapi ada budak-budak yang baral tu, dia kata ustaz janganlah menyanyi, lara. Bodoh betul. Dia ingat senang nak jadi penceramah. Ada masa dia.
Yang ketiga, ada orang-orangnya. Dengan budak sekolah lain, dengan budak tadika lain, dengan orang masjid lain. Dalam masjid kita tak boleh buat macam tadika. Okey, Tok Imam ikut saya. Satu, saya Allah. Dua, siap dengan Tok Imam. Siap buat asir lagi. Dua, dia buat. Tu tak cerdik punya ustaz. Okey, kita tengoklah. Kita nak ceramah pada budak universiti lain, ceramah pada budak tadika lain. Okey, adik-adik, sayang tak ibu ayah? Sayang. Bagus. Budak-budak ni kena cakap separuh. Nombor satu, kita sayang ibu. Itu budak-budak. Kita sebut i je, dia pun sebut bu. Nombor dua, kita sayang ayam. Kata budak-budak, ayam apa kamu ni? Itu budak-budak. Budak-budak remaja lain pula. Kita tak boleh tengking-tengking dia orang. Ya, kita kena cakap pada kehidupan dia orang. Motosikal dia orang, mancing dia orang, PUBG dia orang, PIBG dia orang, cinta monyet dia orang. Masuk budak universiti, kita dah tak boleh cerita tu dah. Kita kena cerita hal lain pula. Dalil lah, fakta lah, menurut sana, nama buku, nama kitab. Seperti mana pendapat Profesor Mulyadi dalam bukunya yang bertajuk itu budak universiti. Begitu juga dalam Ibnu Taimiyah dalam kitab dia muka surat yang keempat, itu budak universiti. Kalau kita lihat kepada Edward Johnson dalam buku dia yang bertajuk The Man of Atlantis, dia menyebutkan bahawa kena cerita macam tu. Tapi dalam kelas kita jangan duk bawa benda tu. Apa cik tahu? Kalau kita cik, kalau melihat kepada mazhab Hambali, Hambali berpendapat bahawa, tetapi pendapat Hambali dibantah oleh Syafi'i. Syafi'i mengatakan bahawa pendapat Syafi'i pula dibantah oleh, berapa banyak bantah ni. Setengah orang dia tak faham tahap orang yang di hadapan kita. Maka dia kata pengajian kita ni tak ada ilmu. Tak ada ilmu pula, pasal kita nak bagi orang faham. Yang datang ni pun umur 84, terlupa banyak. Pasal pun licin ni, gagal-gagal lah, seluar dalam tak pakai. Patut rasa licin pasal apa? Tuan-tuan nak pergi ajar dekat dia fiqih manhaj, fiqih al-aulawiyat, kejadah apa? Yang tu kena pergi mengaji di universiti. Sebab mereka tu akan keluar, mereka nak mengajar, mereka kena faham. Ni yang datang ni di masjid, di surau ni, mereka hanya nak faham pada diri mereka sendiri. Kenalah faham. Tapi puak-puak PhD doktor ni, dia suruh kita ni, sebab tu tak cerdik doktor ni. Tuan-tuan suruh doktor mengajar tuan-tuan, penin. Dia ada PhD. Dah, orang yang bijak ialah orang yang mengajar mengikut siapa di hadapan dia. Macam saya sekarang ni mengajar orang umur 70, 60. Kita naklah membangunkan negara kita. Kita boleh membangunkan bangunan yang tinggi. Kita mempunyai produk yang banyak. Produk banyak apa? Umur dia 74. Tak sesuai. Inilah cara dakwah. Bukannya boleh main balon semua. Ya, sebab itu manusia ni nampak cerdik bila dia bercakap. Dan dia juga akan nampak tak cerdik bila dia cakap. Maka kalau kita nak nampak cerdik, jangan cakap. Sampai ke sudah dia tu pandai, nampak diam berisi. Tapi kita akan tahu kita ni bodoh tak bodoh bila kita buka mulut. Berapa banyak orang yang nampak cerdik, tapi bila buka mulut rupanya bodoh rupa dia, walaupun ada doktor di hadapan dia. Baik, kemudian dan mana dia tu hilang lah. Seperti dikatakan kepada orang yang bermalu dan dalam taulannya yang berakal, apakah pekerjaan kamu ini? Adakah pekerjaan ini dilarang syarak kita sebagaimana yang kau ketahui? Dia kata kalau boleh
dalam kita berdakwah, kita kena bertanya pada orang yang kita dakwah tu. Maksudnya apa? Katalah dia tu minum arak. Boleh ke minum arak kita ni? Salah satu bentuk berdakwah, tanya. Bukan kita tak tahu. Kita tahu, cuma kita tanya, bagi dia tu perasan. Sah ke semayang macam ni? Boleh ke kita pakai macam ni? Itu satu bentuk dakwah. Boleh ke kita semayang jarak-jarak ni? Boleh ke? Dia tanya. Dia gitu. Sebab bukan semua orang boleh terima. Hoi, tak boleh oh. Dia tak boleh terima. Tapi kalau kita tanya dekat dia dan dia mengeluarkan pendapat dia, bangga, dia rasa seronok. Macam kita lah, pergi tanya pada satu makcik, tanya pada opah cik ni, dia pakar buat cucur Jawa. Boleh tak kita pergi kata kat dia, opah cik, mana boleh macam tu? Oi, marah, dia ambil minyak, dia siram kita. Orang yang macam tu kita kena tanya. Kita kena tanya, opah cik, kalau kita buat macam ni, agak-agak dia masak tak dalam? Kadang dia hangit di luar je, dalam tak masak macam mana? Itu cara tegur. Nombor satu berdakwah ialah, caranya ialah bertanya. Padahal kita dah tahu. Kita tanya tu sebab supaya orang yang ditanya tadi dapat membetulkan kesalahannya tanpa dia marah pada kita. Baik, tandakan di situ, wallahu a'lam. Saya ada dengan marah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.